Saya rasa saya lah anak yang paling menyusahkan orang tua. Lepas tu dia cakap meninggal. Sikit nak pergi healing lah, tengok. Okay, so hari ni kita dekat Precious Legacy TV. Kita nak korek serba sedikit tentang kita punya top agent ni, Anam. Macam Anam ni dia muda lagi. Muda tu umur berapa, Anam? 25 tahun. 25. Sebab dia jujur. Jujur kan? 25. Okey, betul lah 25 kan. Sebab ni saya jujur. Selalunya dia tak jujur. Orang tanya dia tak jujur. Itu saya pun surprise juga dia jujur kan. Betul. Okey, Anam ni dia sebelum dia join saya, dia ceritalah sebab Anam ni dia memang daripada lepas habis SPM, habis ke SPM? Ke tak habis? Habis. Lari dulu. Habis. Sebab habis. So daripada dia habis SPM tu, dia memang dia jenis yang kerja tu tau. Dia memang jenis yang kerja. Dia memang jenis tak apa benda macam-macam lah dia buat kan. Tapi dia pun memang kira kategori yang memang orang nak cari duit lah. Tapi pun saya pun pelik lah kenapa macam yalah Anam ni berani menceburkan diri dalam bidang tagafu, dalam bidang bukan makan gaji ni kan. Boleh tak Anam cerita sikit apa dah pekerjaan-pekerjaan yang Anam dah pernah buat lah sebelum ni? So sebelum ni apa yang saya pernah buat, saya pernah jadi security. Security muka security lah. dalam apa kelab malam. Kelab malam. Itu bonzer bukan security. Security lah dalam bahasa cantik dia security lah. Okey. Dekat Zouk. Lepas tu jaga parking. Jaga parking dekat kawasan bawah jabatan tu juga. Dekat kawasan betul. Okey. Lepas tu saya pernah buat catering. Masa catering ni saya sekolah sekolah dia dah kerja kan? Masa sekolah saya kerja. Masa tingkatan 1 saya dah start catering dengan pasang kemah. Okey. Lepas tu masa darjah 6, saya darjah 6, saya ni hantar surat khabar. Pagi-pagi saya hantar surat khabar rumah ke rumah. So adalah order-order dia kan. Lepas tu saya pernah jadi telecollector RHB Bank. So kita call minta hutang bab personal loan. Lepas tu telemarketing jual insurans BSN. Lepas tu pernah direct approach juga produk-produk yang ada satu hari tu saya pernah ni kelakar sikit lah. Masa saya kerja direct approach tu saya jual produk macam orang depan Maybank tu tau. Produk depan Maybank tu ada satu produk tu dia macam urut-urut tu. Tampal tu. Okey, tampal tu tu saya rasa macam benda yang saya tak sangka saya boleh buat. Faham. Kan? Saya datang dekat company tu, dia ada advertise lah, job vacancy apa semua. Saya tengok macam gaji minimum 1,800. So saya macam 1,800 pada umur saya dalam 18 tahun ataupun 17 tahun, saya rasa besar lah. Betul. Okay, end up bila saya kerja 3 hari tu, dia kata suruh buat sale. Saya buat sale lah. Dia kata tempat tu dekat, kalau abang tahu Jekyll Mall tu, dekat kawasan tu, saya pergi semua tempat tu. Saya jual direct approach. Okey, saya jual direct approach. Masa tu dia ajar kan ada kertas kan. So ada kertas. Kita tak dapat pun klien lagi. Betul. Tapi kita list dalam 10 nama yang kita dummy. Normal lah. Biasalah tagafu macam tu. Betul lah. Yang kita dummy. So that nampaklah ada orang beli produk tu. Okey. So saya pergi. Saya tak kisah apa orang tu, orang luar orang asing ke, orang Melayu kita ke, semua saya jual. Tapi yang part kelakar tu, saya ada kat kedai mamak tu, ada satu aneh ni ni. Dia kata, "Dek, apa you buat?" Dia kata, "Apa you buat?" Saya cakap, "Ni saya jual urut-urut ni, and at least you tak payahlah nak keluarkan duit RM2 ke RM3 ke untuk urut-urut kan." So saya try dekat dia. Dia kata, "Okey lah dek, boleh lah." Dia kata paling kuat dia minta paling kuat lah. So saya bagi paling kuat apa semua. Tapi saya perasan yang dah ada bulu kat sini. Tu saya spoil. So dah ada bulu banyak gila. Yelah nak tampal kan. Masa tu saya cabut, ya Allah ya Rabbi. Masa tu sale tak ada lagi. Cuba bayangkan sale tak ada lagi. Bila saya cabut tu adalah dalam 20-30 helai. So saya kena cabut satu-satu. Ya Allah ya Rabbi. Lepas tu tu first day. First day saya alhamdulillah saya achieve dalam 8. 8 saya jual. Lepas tu hari kedua saya jual 13. Hari ketiga
saya jual 18. Okey. So bila hari ketiga tu saya last day sebenarnya saya kerja. Sebab yang orang lama tu dia kata actually sebenarnya kita punya kerja tak ada basic pun. Betul. So based on commission. So start daripada tu saya angkat kaki lah. Cabut lah. Yalah, sebabnya nak income kan. Cabut lah. Susah pula dah nak Gila pula tak ada basic kan. Time tu kita duduk amak seorang kan. Betul. Lepas tu start daripada tu saya cari kerja apa lagi boleh kan. Lepas tu saya start lah kerja F&B pula, kerja Domino's, saya start kerja promoter Adidas pula. Tapi saya bila saya kerja banyak ni saya tak ada benda yang saya nak tahu kat diorang ni. Faham. Bila saya tanya, saya masuk company ni, bila saya tanya manager, okey, gaji 8,000. Saya masuk kerja RSB, gaji manager floor tu baru 15,000. Kerja dah 20 tahun. So saya fikir balik, nak dapat 15,000 baru 20 tahun, so lama gila tau. Lama. Kan? So saya macam satu hari tu saya adalah pergi jumpa kawan saya. Jumpa kawan saya borak-borak, dia cakap, kau tak nak buat takaful ke? Kan? Takaful ni komisen 6 tahun tau. Saya memang gila duit. Yalah. Kan? So macam gila komisen 6 tahun. So tak buat apa-apa, jalan lah komisen tu. Jalan lah. So pada masa tu saya try another company. Another company masa tu tak boleh. Tak boleh ke saya tak boleh buat ke? Tak boleh buat, adalah certain time tu kan mungkin saya baru start belajar. Lepas tu saya fikir-fikir balik, selepas saya dekat company lama tu saya jadi rider ya. Yalah. Saya jadi rider ya. Oh, rider. Rider. Muka rider. Saya rider. Dalam bahasa dia muka rempit. Okay. So saya jadi rider. Kalau abang tahu Shopee Food. Shopee Food tu. Shopee Food dengan tak ada lesen. Tak ada lesen. Memandu. Polis tangkap dia, polis. Dengan rotat mati. Sebabnya nak. Tapi Anam silap lah. Sepatutnya Anam kena viral sebelum abang yang mati enjin tu viral. Dapat motor asal kali bagi kan. Silap kalau macam tu tak kan. dalam viral Dapat motor. Okay. Dengan lesen tak ada, rotat mati. Masa tu saya je yang bekerja. So saya yang bekerja, so saya kena tanggung. Tak nak kena buat lah. Tanggung anak bini dengan support mak lagi kan. So saya buat. Masa tu saya accident. Bila saya accident tu lah saya jumpa abang tu. Saya jumpa abang. Datang muka calar-calar ni bukti calar tangan calar. Betul. So masa tu saya jumpa abang, saya dah buat takaful balik. Sebab saya rasa pada zaman saya ni saya tak ada benda nak, saya dah tak ada plan lah nak buka bisnes dengan modal dengan nak kena ada 10,000, 30,000 nak buka satu bisnes. Dengan kita lagi tak pandai, pengalaman tak banyak. Betul. So saya rasa umur-umur macam saya ni sesuai lah untuk buat dengan kos modal RM110. Faham. Kan pun dah boleh jana dalam Faham. 5 figure. So Anam punya pendekatan adalah yelah Anam nak buat dalam bisnes, tetapi bisnes tu of course lah memerlukan modal yang kecil lah. Betul. So sebab tu lah Anam boleh terjerumus dalam bidang takaful. Betul. Tapi saya nak tanya soalan seterusnya lah, macam mana Anam muda-muda kan boleh berani untuk buat bisnes ataupun secara lebih spesifik lebih untuk buat takaful, sebabnya kita tak ada basic. Kalau nak ceritakan macam kerja makan gaji lah, jujur saya katakan kan, masa saya umur macam Anam, tapi masa tu saya belajar pun tak habis lagi lah. Umur tua sikit pada Anam, umur 28 tahun, masa saya dah habis degree, saya dah start kerja, memang saya tak ada keberanian langsung nak orang kata masuk dalam bidang bisnes, apatah lagi takaful. Saya memang dalam kepala saya nak ada satu orang kata jaminan yang mana kerja pakai gaji itu sendiri. Contohnya saya kerja 30 hari saya dapat income, saya kerja 30 hari saya dapat income. Tapi untuk Anam berjiwa besar yang memang sangat berani untuk ambil orang kata cabaran yang mana tak ada orang kata, kalau macam kita punya bisnes ni, even bisnes ke takaful tu sendiri, kalau kita tak kerja, kita tak dapat duit. Tak ada orang kata masaklah engkau kan. Tapi macam mana Anam ada keberanian untuk ceburkan diri dalam bidang bisnes dan dalam bidang takaful secara khusus lah. So macam mana Anam mendepani benda ni? Saya rasa bang kan, saya sebab hidup ni sekali tau. So bagi saya kalau hidup ni sekali, saya rasa tak best bila saya ikut sama dengan orang lain. Maksudnya mindset dia macam belajar tinggi-tinggi, kau akan dapat kerja yang bagus and kau stay. Tapi hakikatnya masa saya budak pun, saya berkawan dengan umur 30 lebih, 40 lebih yang
yang ada pangkat dalam contohnya macam kerja bank apa semua, kepala diorang botak tau. And diorang pun kena buat OT sampai malam untuk settlekan dia punya kerja. So saya cakap, ini ke yang apa yang orang-orang tua kita bangga kan? Sedangkan dia cerita sendiri pun kerja dia tak seronok sebenarnya. Kerja dia sakit kan, stres, nak kena handle apa semua banyak macam kan. So saya rasa macam saya muda lagi kan, saya memang impian saya mengarut lah. Daripada kecil saya dah memang mengarut impian. So why not umur saya muda-muda macam ni, so that saya boleh fulfillkan apa yang saya boleh bagi dekat family. Sebab saya rasa saya lah anak yang paling sensitif, paling menyusahkan orang tua. Daripada kecil lagi. So saya rasa bisnes ni saya kena try, sebab ramai orang cakap saya ni pandai cakap. So saya gunakan lah apa yang orang tu cakap, saya gunakan dalam this Takaful. Macam tu lah. Kiranya Anam nak unleashkan Anam punya potensi yang ada pada diri Anam lah. So itu yang Anam nampak kesesuaian dengan Takaful tu. Okay, tapi of course lah, bila macam Anam sendiri kan, macam saya sendiri, first bila saya dah masuk Takaful, saya dah ada experience. Saya dah umur, masa saya join Takaful dah umur 32. So saya ada network yang stable, saya dah ada experience, saya dah ada pengalaman handle dengan orang. So bila saya nak menghadap sesuatu perkara tu, saya jiwa lebih tenang. Kalau nak banding dengan orang muda ni lah. Macam Anam sendiri kan, macam mana Anam nak menghadapi rejection daripada orang? Of course lah, macam bila kita dalam bisnes ni, bukan hanya Takaful, kita cerita bisnes as a whole tau. Bisnes ni kita berdepan dengan rejection setiap hari. Tapi macam mana Anam mendepani rejection ni, dan boleh tak Anam share beberapa rejection yang Anam dah hadapi, dan macam mana Anam hadapi situasi tersebut? Boleh tak kongsi sikit? Boleh. Actually bang kan, sebenarnya kenapa saya start nak berniaga ni, actually 9 daripada 10 rezeki tu kan daripada berniaga. Betul. So macam mana lah? Cerita share lah Anam punya rejection yang Anam pernah hadapi. Lepas tu macam mana Anam hadapi, dan sebenarnya keras juga bang. Bila keras sebab dengan bayu-bayu saya ni, actually diorang ni baru habis belajar ataupun belum kerja lagi. Dan kalau kerja pun tak stable. Betul. Kan 1,500, ada yang 1,800, 2,000. And mostly pada zaman sekarang ni pun ramai orang kawan muda kan. Betul. So agak challenge lah bagi saya. Tapi saya ingat yang Malaysia ni ada 33 juta orang. And saya boleh buat benda yang lain selain daripada saya punya war market. Actually daripada kawan-kawan apa semua, selain daripada tu saya ada ramai orang dan hari-hari kita berjumpa orang. So saya rasa market saya besar lagi. And saya pernah juga kena reject daripada segi kawan sendiri. Dia ada duit dia ada duit. Tapi sebabnya dia reject mungkin satu sebab mungkin masa tu saya baru lagi dalam dunia Takaful. So dia rasa macam dia ni tak boleh jaga aku lah. And yang kedua, saya rasa mungkin dia tak nampak saya ada poster ke, ada dapat champion ni ke apa ke kan. So mungkin daripada situ. Yang ketiga, mungkin sebab tak ada duit. Saya rasa tak ada duit ni kan menipu lah. Saya rasa semua orang ada duit kan. So sebenarnya alasan je kan. Mungkin di sebalik tu mungkin orang tak nak support saya, tu je. Mungkin dia ingat tu rejection biasalah. Mungkin dia ingat RM60 lah, walimah RM60 pun dia ingat dia bagi saya kaya. Saya rasa mindset tu lah. Dia tak nak support, so dia nak jatuhkan saya. Mungkin macam tu. Saya tak tahu, tapi saya jalan je lah. Saya jalan je lah sebab saya daripada kecil bang, jujur saya cakap, saya kering tau. Saya tak jenis yang logik. Saya bukan jenis yang logik. Okey, kerja bagus, saya tak ada. Kalau saya nak ni, langgar je. Betul. Sebab saya yakin bila saya langgar tu, nanti adalah Allah akan bagi. Macam tu je lah. So boleh tak Anam share satu rejection yang orang kata paling memberi kesan dekat diri Anam lah, yang orang kata rejection tu paling kau lah. Boleh tak kongsi macam mana benda tu jadi, bila, ada tak yang pernah jadi kat Anam sendiri? Actually bang, jujur pada awal saya buat Takaful sampai sekarang tak ada pernah lagi lah rejection yang kena baling air apa semua, tak ada lah. Orang kata, apa benda kau? Tak ada. Kau cabut kau, kita kejar pukul dia. Tak ada. Masuk terjah-terjah. Tak ada lagi. Cumanya yang saya ingat sampai sekarang, masa saya buat Takaful tu, ada referral by saya punya klien. Dia tiba-tiba nak minta quotation. So saya ajak jumpa dia.
selang dia kata dia nak balik kampung dulu. So nak balik kampung dulu saya tunggu lah kan. Tunggu saya follow up balik. Dah sampai KL belum? Okey, dah sampai KL belum? Dia kata belum lagi. Nanti saya sampai KL saya update balik. Saya tengok 3 bulan lepas saya follow up masa 3 bulan akan datang lah. Saya follow up balik. Isteri dia yang reply. Dia cakap, siapa ni? Saya pelik lah dia ni kan. Takkan tak tahu kan. 3 bulan. Ya, dah, yelah. Lepas tu saya cakap, saya Khairul, ejen Takaful sebelum ni dia ada pernah nak minta quotation pasal hibah. Lepas tu dia cakap meninggal. Itu je lah momen yang saya rasa macam saya kena buat Takaful ni and saya kena fokus. Sebab saya nak bantu orang ramai sangat-sangat kat luar sana. So dekat situ saya rasa macam saya fed up tau. Kenapalah dia tak ambil hibah? Kalau tak, anak and isteri dia dapat tau duit. Kan? At least boleh survive lah. Betul. Betul. Macam tu. So tu lah momen saya kenapa saya still dekat Takaful ni. Kuat lah saya punya sebab tu. Tapi memang seronok lah macam, yelah macam saya katakan lah, orang muda ni kebiasaannya dia mudah koyak lah. Ini yang saya nampak lah. Diorang ni memang hidup ni diorang sikit-sikit kalau dah kena orang kata tak boleh ni tak boleh, dia akan jadi memerontak, dia akan jadi macam malas aku, lantak engkau lah kan. Kau tak nak buat, dia akan sikit nak pergi healing lah, tengok laut, tengok pantai healing kat Garut kan. Healing nak Garut kan. So macam Anam sendiri lah kan, Anam fikir kan, adakah Takaful ni adalah macam okey lah, ini soalan jujur lah kan. Anam menyesal tak buat Takaful? Sejujurnya tak pun. Sebab saya pun tak sangka yang saya duduk sini saya dapat income paling banyak dengan sebelum saya belum buat. So saya bekerja, contoh saya bekerja selama Anam bekerja makan selama gaji saya bekerja makan gaji, saya kat Takaful ni triple lah. Saya punya income. Alhamdulillah. So saya rasa tak ada benda lain untuk saya fokus. Tak ada penyesalan pun. Okay, so last lah soalan saya untuk ni kan, untuk Anam kan. Apa pesanan Anam untuk budak-budak muda lah, especially yang bayi-bayi Anam lah, umur 25 tahun kan. Bayi saya ni dah berumur sangat dah. Dah 38, kita dah beza 13 tahun. So untuk pesanan untuk orang muda kat luar sana, bukan hanya untuk buat Takaful, dan untuk bisnes lah secara amnya, untuk buat bisnes. Patut tak diorang ni orang kata cari peluang bisnes selain daripada bukan hanya Takaful tak nak terikat dengan Takaful. So patut tak diorang cari peluang ni ataupun orang kata berbala tak untuk diorang ceburkan diri dalam bidang bisnes instead of makan gaji. Okay, so first ramai yang muda-muda macam saya ni, dia ramai yang nak kerja 8 sampai 5 tu. Itu normal. So Sabtu Ahad cuti. Betul, so diorang rasa itulah masa depan diorang, and itulah yang apa yang diorang nak. Goals diorang. Tapi diorang kena ingat tau. Tapi diorang kena ingat yang diorang kira macam bila nak cuti Sabtu Ahad, diorang nak rehat tau. Diorang nak ada masa rehat. So diorang kena ingat yang bila kita mati je kita rehat. Abang itu betul lah. So actually masa kita hidup ni kita kena bekerja keras. Bekerja keras tak kisah daripada segi amal ke, daripada segi kerja ke, kita buat betul-betul lah. Untuk family kita bagi betul-betul 100% kat family kan. So ingat satu benda, mati tu baru kita rehat. Betul. So kalau dekat dunia ni pun malas-malas, layan-layan healing apa semua kan, bagi saya buang masa lah. Bagi saya buang masa. So tu je lah kot. Lepas tu lepas tu dengan ekonomi sekarang, orang-orang muda ni kena buka sikit minda dia. Sebab diorang tak boleh buat satu kerja. Kan? Diorang tak boleh expect kerajaan tanggung diorang pun. Diorang tak boleh expect yang kerajaan baru announce Madani RM100 dah claim lah. RM100 mana cukup? Mana cukup? Wan, muda-muda impian besar kot. Tapi claim dulu. Claim juga. Dah. Tapi tak apa bagi. Tak apa bagi lah. So saya rasa kalau nasihat saya untuk bayi-bayi saya ni, kalau tak cukup dengan income yang satu kerja, kenalah buat part time at least buat part time malam, contoh Shopee Food ke. Untuk awal-awal. Tak kisah kan. Tak kisah benda pun. Kalau tak cukup lagi, buatlah dropship ke. Kan yang modal yang kecil-kecil ni. Start daripada situ so that kita boleh belajar and dapat pengalaman baru. So insya-Allah nanti ke depan diorang akan dapat rezeki yang tak disangka ke apa kan. Macam itulah. So pendek kata, untuk budak-budak muda dekat luar sana kan, still macam Anam cakap tadi, kita peluang terlalu besar.
Kalau nak kerja makan gaji tak ada masalah, kerja makan gaji. Tapi rehat tu bila kita meninggal nanti. So dalam masa kita ada kekuatan ni, kerjalah, carilah second source income, third source income. Kalau nak buat 3 kerja, buatlah 3 kerja. Kalau nak buat 2 kerja, buatlah 2 kerja. Tak ada masalah pun. Kita ada 24 jam sehari, semua orang pun ada masa yang sama. Boleh buat. Macam Anam kata tadi, boleh buat Shopee Food, boleh buat Lalamove. Even kalau tak nak buat Lalamove, tak ada masalah pun. Ataupun nak buat bisnes sendiri, nak jual burger waktu malam. Betul. Ada dekat bawah office kita orang ni. Kita abang brother nasi lemak tu, kita orang dah jadi, kita dah regular customer dah. Dia buka nasi lemak pukul apa? Pukul 5 Pukul 7. Pukul 7 kan? Pukul 7. Sebab apa? Dia kerja. Dia memang kerja makan gaji. Which is kita salute lah. Dia kerja makan gaji, kita tak habis interview dia. Nanti kita interview dia. Daripada 9 to 5 kerja makan gaji, pukul 7 dia buka nasi lemak sampailah pukul 10 malam. Betul. Nampak tak? Itu orang kata dia boleh hasil sampai tahap macam tu lah. So dekat luar sana, kalau anda rasa income anda tak cukup, kalau anda rasa anda ada masa terluang, why not you hustle, cari kerja tambahan, buat bisnes. That's the best lah. Bukan hanya Tagafu itu adalah salah satu peluang yang anda boleh ceburi, tapi dekat luar sana terlalu banyak peluang yang anda boleh dapatkan. So all the best untuk semua. Okay, kita jumpa lagi Nam. Alright, kita jumpa lagi next. Cheers.